لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini dapat memberikan rahmah dan barakah dari sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, menghayati dan mentadabbur dua potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Naml, yaitu merujuk ayat 41 dan ayat 42, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala nakkiru laha 'arshaha nanzur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Falamma ja'at qila ahakaza 'arshuki qalat ka'annahu hu wa utina al-'ilma min qabliha wa kunna muslimin. Surah An-Naml ayat 41 dan ayat 42. Di dalam ayat yang pertama firman Allah, qala nakkiru laha 'arshaha. Berkata Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, nakkiru laha 'arshaha, ubahlah baginya akan singgah sananya ataupun ubahlah baginya akan arasnya. Nanzur atahtadi, dan kami akan melihat sama ada dia dapat mengenal. Am takunu minal ladzina la yahtadun, ataupun dia termasuk di kalangan orang-orang yang tidak mengenali, yakni Bilqis itu dia dapat meneka ataupun dapat mengenal akan singgahsana ataupun arasy yang telah diubah oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Baik, sebelum kita memahami ayat ini dengan baik, saya revise kembali serba sedikit ataupun sedikit sebanyak daripada kisah sebelumnya, yang mana pada sebelum ini Ratu Bilqis bersama dengan pengiring-pengiringnya yang terdiri daripada wazir-wazir, menteri-menteri dan ahli keluarganya telah bertolak daripada kerajaan mereka, iaitu Sabak yang berada di Yaman, menuju kepada pemerintahan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam yang berpusat di Baitul Maqdis di Palestin atas undangan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam.
Jadi sebelum Bilqis dengan pegawai-pegawai serta pengiring dia ni bertolak ke Baitul Maqdis, Bilqis ni dia mempunyai satu benda yang amat dia sayang, amat dia jaga, iaitu singgah sana dia, arash dia ni. Jadi sebelum dia bertolak, dia minta arash dia ni disimpan di dalam satu tempat yang paling dalam dan tersembunyi dalam istana dia. Jadi sebab dia nak bertolak, sebab dia nak berjalan jauh, barang berharga hak dia paling sayang ni minta disimpan. Kemudian arash dan singgah sana dia ini dilapisi pula dengan 7 lapisan. Bukan setakat simpan saja, tapi dilapis dengan 7 lapisan, manakala setiap lapisan tersebut dikunci rapat. Nak bagi mudah faham, bila benda tu kita simpan, kita buat satu lapisan, kunci. Buat lapisan yang kedua, kunci. Buat lapisan yang ketiga, kunci, sampai 7 lapis. Bila kata ada 7 lapis, bermakna juga ada 7 kunci. Selepas tu, dia pesan dan dia minta serta mengarahkan pegawai-pegawainya yang mana mereka tak terlibat sekali dengan dia perjalanan tersebut, untuk jaga dan untuk kawal tempat tersebut dengan rapi. Gunalah sepenuh kekuatan yang kamu ada, gunalah segala fasiliti yang kamu punyai untuk jaga benda ni baik-baik. Jangan bagi sesiapa dan seseorang pun masuk dalam ni, dan jangan kamu memperlihatkan kepada sesiapa pun sebelum aku kembali semula ke negeri Sabah. Baik, selepas Bilqis melakukan perjalanan bersama dengan pengiring-pengiringnya, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ni telah mengarahkan jin-jin serta ifrit ni memantau perjalanan mereka. Kalau tuan-tuan masih ingat, jadi perjalanan mereka ni dipantau oleh jin-jin dan ifrit, dan mereka diminta oleh Nabi Sulaiman supaya menghantar report sebelah siang sekali, sebelah malam sekali. Dengan kata lain, cek depa lah ni duk berjalan ni sampai mana dah, depa berhenti kat mana, buat apa. Sehari di sebelah siang, sehari di sebelah malam. Jadi bila perjalanan Bilqis dengan pengiring-pengiring dia ni hampir sampai, tak sampai lagi, dekat nak sampai dengan Baitul Maqdis ataupun kerajaan Nabi Allah Sulaiman, maka Nabi Sulaiman telah mengumpulkan wazir-wazir dia dalam satu majlis, menteri-menteri daripada kalangan manusia dan daripada kalangan jin. Jadi Nabi Sulaiman minta, sebelum Bilqis tu sampai tempat kita ni, menghadap kita, bertemu dengan kita, aku minta kepada sesiapa di antara kamu, tak kiralah, yang mana mereka ni mempunyai kepakaran dan keahlian, dia ada kemampuan, boleh ambil arash Bilqis di Yaman tu, bak mai letak depan aku sebelum dia sampai. Jadi tujuan Nabi Sulaiman buat demikian sebab kalau Bilqis sampai dulu, apa jadi? Kalau Bilqis sampai dulu, bila dia bertemu dengan Nabi Sulaiman dakwahkan Islam tu pada dia, kalau dia berminat, dia nak masuk Islam, maka menjadi ketidakbolehan. Dengan bahasa mudah dari sudut hukum, haram dah bagi Nabi Allah Sulaiman nak ambil harta dia sebab dia dah masuk Islam. Jadi kita kena ambil sebelum dia ni sampai jumpa kita, sebelum dia ni menghadap kita. Jadi secara ringkas, ada salah satu makhluk Allah iaitu ifrit daripada kalangan jin, yang mana dia menyatakan kesanggupan dia untuk menghadirkan ataupun bawa singgasana tersebut di hadapan Nabi Allah Sulaiman. Dan kecepatan dia yang direkodkan dalam Quran ni ialah dia boleh bawa datang benda tu sebelum Nabi Sulaiman bangun daripada tempat duduk dia. Nabi Sulaiman tu duduk di atas kursi dia. Jadi dalam keadaan Nabi Sulaiman duduk tu, sebelum Nabi Sulaiman bangun, dia boleh buat mai dah benda tu. Laju ke tak laju je? Lajulah kita kata. Hak duduk tu tak dan bangun lagi, benda tu boleh buat mai.
Tetapi apa perkataan Nabi Sulaiman yang kita boleh kutip daripada tafsir-tafsir? Uridu asra'a min zalik. Ada kalimah lain, uridu a'jala min zalik. Aku nak yang lagi laju daripada tu. Aku nak yang lagi cepat daripada tu. Tuan-tuan, kalaulah apa yang berlaku ni, kalau kita nisbah atas diri kita, satu contoh. Kalaulah kata sebelum ni saya pernah pergi ke Kuala Lumpur, contoh. Jadi saya tertinggal satu buku atau saya tertinggal satu kitab di sana, tiba-tiba mai balik Penang baru sedar buku tu tertinggal. Buku tu amat-amat penting bagi saya. Dalam tulah catatan-catatan ilmu hak belajar nak mengajak pun ambil daripada buku tu. Tiba-tiba duduk lepak ramai-ramai kedai kopi ni, kita pun tanya, siapa di kalangan kamu hak hebat-hebat ni? Hak ada ilmu ke boleh buat mai kitab aku lala ni juga. Aku malah pi dah Kuala Lumpur. Tiba-tiba ada seorang tu menyanggupi, saya ada ilmu Ustaz, saya boleh buat mai ni sebelum Ustaz, kalau kita nak ambil habis kopi secawan ni, benda tu settle dah. Jadi kalau orang tu katakanlah betul-betul boleh buat mai, tadi kita baru order kopi, tak dan habis kopi secawan, buku tu duduk atas meja, laju ke tak laju je? Nisbah kita laju dah. Bila kata lagu tu laju, kalau kita lah tak minta dah hak lain hak lagi laju, dah tu kira hebat dah tu. Tak minta dah, tak kata tak ada lagi ke hak laju pada ni, tak ada dah, tak berasa dah nak minta. Sebab apa? Tak dan 2 minit, tak dan 3 minit, buku tu mai. Tapi Nabi Sulaiman, kalau kita kata duduk bangun ni cepat, dia nak lagi cepat. Jadi waktu Nabi Sulaiman minta itulah, ada seorang lagi hamba Allah yang mana dalam ayat ni dikatakan mempunyai ilmu daripada kitab. Qala allazi indahu ilmun minal kitab. Yang dikatakan nama hamba Allah ni siapa dia? Asif bin Barkhia tu kan dalam sejarah, wallahu alam lah nama betul dia siapa. Tapi dia mampu membawakan arasy tu di hadapan Nabi Sulaiman sebelum mata Nabi Sulaiman berkelip. Mata kita ni pak berkelip, benda tu boleh sampai dah depan Nabi Sulaiman. Lagi laju, lagi cepat, lagi pantas. Jadi cerita hak kita nak baca 2 ayat malam ni ialah bila mana betul-betul dah, bila mana benar-benar dah singgasana tersebut dibawa di hadapan Nabi Sulaiman. Jadi singgasana tu ada dah. Bila betul-betul ada, inilah ayat yang kita baca tadi, qala nakiru laha arsyaha. Berkata Nabi Sulaiman, ubahlah baginya akan singgasana dia. Jadi Nabi Sulaiman minta singgasana yang sampai tadi diubah. Jadi apa yang nak diubah pada singgasana tersebut? Jadi Nabi Sulaiman meminta kepada mereka-mereka yang berkeahlian dan berkepakaran untuk mengubahnya sebelum Bilqis itu tiba di hadapan mereka, iaitu yang diubah menurut tafsir Ibnu Katsir ialah dia punya spesifikasi, ciri-ciri khas dan ciri-ciri penting yang ada pada arasy ataupun singgasana tersebut. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan hampir 4 pandangan daripada ulama berkenaan hal demikian. Yang pertama ialah pandangan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan bahawa sebahagian besar daripada aksesori-aksesori yang terdapat pada arasy Bilqis itu dibuang ataupun ditanggalkan. Sebahagian besar, mungkin 40%, mungkin 50%, hak ada tu dibuang dan ditanggalkan. Jadi sebelum kita pi ke pandangan yang kedua, sukacita sebelum terlupa saya ulang sekali lagi, saya sebut arasy dan singgasana Bilqis ni buat daripada apa? Buat daripada emas. Singgasana dia ni buat daripada emas. Kaki-kaki dia, kaki arasy tu, kaki singgasana tu dihiasi dengan permata-permata, batu-batu yang berharga. Kemudian dililiti
dihiasi dengan yakut-yakut yang berwarna merah, zabarjat yang berwarna hijau, dilapisi pula dengan tirai daripada kain sutra dan satin, ada yang tebal, ada yang nipis dan macam-macam lagi. Pendek kata, tu adalah sesuatu yang hebat dan berharga. Jadi sebahagiannya telah dibuang. Yang kedua, pandangan daripada Imam Mujahid. Imam Mujahid mengatakan, pandangan Imam Mujahid ni kalau saya lihat konteks dia lebih kepada perubahan warna. Imam Mujahid sebut Nabi Sulaiman memerintahkan mana-mana bahagian pada arash atau singgasana tu berwarna kuning diubah jadi warna merah. Hak mana bahagian warna merah diubah jadi warna kuning. Hak mana warna hijau tukar jadi merah. Hak mana warna merah tukar jadi hijau. Tukar jenis color saja. Tu pandangan Imam Mujahid. Manakala yang ketiga ialah pandangan daripada Ikrimah, seorang lagi tokoh ulama besar. Ikrimah kata yang diubah pada arash dan singgasana Bilqis itu ialah ada sebahagian part, bahagian dia tu aksesori dibuang dan ada sebahagiannya ditambah. Ada di tempat dia buang, ada tempat dia tambah. Contohlah kita kata bayangkan di situ ada 40 biji permata. Kalau kata hak tambah tu dia tambah 5 ke tambah 6 ke. Kalau hak kata hak kurang tu 40 tu jadi 37 ke 35 tu percontohan. Ada tempat dia kurang, ada tempat dia tambah. Manakala pandangan yang terakhir ialah daripada Qatadah. Qatadah mengatakan yang lebih kepada yang dimaksudkan oleh Nabi Sulaiman ini ialah perubahan pada kedudukan dan letak tempat tu. Contoh, ada satu tempat tu duduk dianya di depan, diubah di belakang. Hak mana duduk belakang diubah di depan. Hak mana duduk atas ubah ke bawah, hak mana bawah ubah ke atas. Dia ubah kedudukan dan tempat sesuatu perhiasan ataupun lilitan tata rias tadi. Jadi inilah secara umum 4 pandangan ulama-ulama yang dibawa oleh Imam Ibn Katsir yang kita boleh nakal dan ambil daripada tafsir beliau, iaitu merujuk tafsir Al-Quranul Azim. Okey. Apa tujuan dibuat demikian? Jelas disebutkan, nanzur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Kami akan melihat adakah selepas perubahan itu berlaku dan perubahan itu dibuat pada arash atau singgasana dia, bila lepas ni dia sampai, kita pertontonkan balik pada dia, kita tunjuk balik arash dia hak diubah ni, kita tanya pada dia, dia boleh cam ke tak? Ni dia punya ke atau bukan dia punya? Dia kenal ke atau dia tak kenal? Dia tahu ke atau dia tak tahu? Yang lebihnya kita nak menguji pengetahuan dia dan kita nak menguji daya ingatan dia, sama ada dia kenal betul-betul ataupun dia tidak mengenali arash yang telah ditunjukkan pada dia. Baik. Ayat seterusnya, falamma ja'at, maka tatkala sampailah ataupun tibalah Bilqis di hadapan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, qila, ditanyakan kepada beliau. Bila Bilqis tu mai dah, jadi Nabi Sulaiman pun tanya, ahakaza arsyuk, seperti inikah singgahsana kamu? Macam ni ke singgahsana kamu? Sambil menunjukkan pada dia, mempertontonkan pada dia arash hak diubah tadi. Arash tu memang hak dia dah. Tapi bila Nabi Sulaiman minta benda tu diubah, bila Bilqis sampai, tunjuk macam ni ke arash kamu, seperti ini ke arash kamu. Nak tahu, nak uji dia, dia cam ke dia tak cam. Jadi apa jawapan Bilqis? Qalat ka'annahu huwa. Bilqis menjawab, singgahsana ini seolah-olah seperti singgahsana aku. Tengok jawapan dia tu, cermat jawapan dia tu, berhati-hati, berwaspada. Ka'annahu huwa,
Singgasana ni seakan-akan seperti singgasanaku. Dia tak kata ya, dia tak kata tak. Tu jawapan dia. Sememangnya inilah jawapan yang diberikan oleh Bilqis, iaitu kita mengetahui kepribadian dia begitu tegas, begitu berwaspada, begitu berhati-hati. Seorang pemimpin yang cukup berwawasan bila dia memberikan jawapan. Baik, kita boleh tengok kenapa dia menjawab sedemikian rupa mengikut pandangan ulama. Dia tidak membenarkan, maksudnya jawapan dia tu di antara 50-50. Sebab untuk dia mengiyakan ni dia punya, dari sudut logik dan rasional, mana tak logik dia Haji? Kalau nak kata tu singgasana dia. Sebab dalam perjalanan sebelum ni, sebelum dia tinggal kerajaan dia, dia dah minta singgasana ni disimpan dalam istana dia. Dalam istana dia pula tempat yang bahagian paling dalam, bahagian tersembunyi. 7 pula bagi lapis, kunci lagi, pengawal duk jaga lagi. Lepas tu mengingatkan jarak perjalanan antara Yaman dengan apa? Yaman dengan Baitul Maqdis ni berapa hari nak berjalan, berapa bulan nak berjalan. Kalaulah kata ada orang pi curi, ada orang pi tembuh masuk pun, maksudnya orang tu akan sampai lewat daripada dia sampai. Ni dia sampai, benda tu dah ada. Dari sudut tu nampak mustahil untuk dia kata ya. Dia tak berani nak kata ya tu, mengingatkan perkara tu. Tapi dia juga tak berani nak kata tak. Sebab apa? Sebab mengingatkan dia masih kenal lagi ciri-ciri aras dia tu walaupun diubah. Tuan-tuan, bila kita kata kita ni ada barang berharga, barang kesayangan, hak kita duk kilik hari-hari, hak kita duk cam hari-hari, duk tengok hari-hari, duk tiun hari-hari ni, walaupun benda tu duk dengan orang ubah sikit-sikit, kita masih berasa ni macam aku punya. Benda tu ada. Nak kata hak dia pun tak berani, nak kata bukan pun tak berani. Tapi jawapan dia tu menunjukkan waspada dan berhati-hati. Baik, kita tengok apa ayat seterusnya. Wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Dan telah dikurniakan kepada kami, diberikan kepada kami ilmu sebelum daripada ini, wa kunna muslimin, dan kami termasuk di kalangan orang-orang yang berserah diri. Ayat yang terakhir dalam ayat ni lah yang menjadi khilaf di kalangan ulama-ulama untuk menentukan sama ada perkataan ini masih lagi merujuk kepada perkataan Nabi Sulaiman atau perkataan ini merujuk kepada perkataan Bilqis. Hak betulnya ayat tu tadi, bila Bilqis sampai, ditanyakan kepada beliau, adakah ini arash kamu? Tu perkataan Sulaiman. Qalat ka'annahu huwa, singgasana ini seakan-akan seperti singgasanaku. Tu perkataan Bilqis. Tetapi dikurniakan kepada kami ilmu sebelum daripada ini, dan kami termasuk orang yang menyerah diri. Ini perkataan Sulaiman ke perkataan Bilqis? Kalau tengok tu nak jadi perkataan siapa? Jadi inilah khilaf. Baik, okey. Pertama ialah yang kata ni perkataan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ialah Mujahid dan Sa'id bin Jubair. Mujahid dan Sa'id bin Jubair kata ni adalah perkataan Nabi Allah Sulaiman. Jadi bila nak kata ni perkataan Nabi Sulaiman, makna yang harus diletakkan di sini ialah diberikan kepada kami ilmu sebelum daripada ini. Maksudnya telah diberikan maklumat, informasi kepada kami berkenaan dengan arash kamu yang kami ubah ni. Itu dimaksudkan kalau kita nak kata tu perkataan Nabi Sulaiman. Maksudnya sebelum daripada ni kami telah menerima maklumat daripada burung Hudhud pada awal. Hudhud masuk negeri kamu, dia tengok kerajaan kamu, dia tengok istana kamu macam mana, ada lubang masuk cahaya matahari, kamu dan kaum kamu sembah matahari, dan kamu ni ada satu arah yang besar. Dan Hudhud ni balik cerita pada kami, tu semua
ilmu yang Allah kurniakan pada kami. Jadi nak meneguhkan kepercayaan kami pada cerita Hud-Hud, kami utus pula dia pergi sekali lagi dengan bawa surat kami, jatuhkan pada kamu, supaya kamu ni beriman kepada Allah, bentuk seruan dan dakwah daripada kami. Kemudian kamu balas dengan menghantar pengiring-pengiring, bawa hadiah pada kami, kami tolak. Kemudian kamu sendiri nak datang. Maksudnya cerita tentang Arash kamu dah ada dalam ilmu kami sebelum ni. Jadi itu sebablah kami ambil Arash kamu untuk tujuan ni. Untuk tujuan apa? Untuk tujuannya Allah bagi kepada kami ilmu yang pelik-pelik, ilmu yang macam-macam, sehingga Arash kamu hak disimpan tu pun kami boleh bari bawa depan kamu ni. Nak suruh apa poin dia je? Poin dia bukan nak suruh kamu takjub dengan apa yang kami boleh buat ni, tetapi nak suruh kamu beriman kepada Tuhan yang bagi kami macam-macam ni. Kami boleh buat macam-macam ni, boleh ambil Arash kamu, boleh ubah, boleh tu, boleh ni bukan kudrat dan upaya kami, tapi Tuhan yang bagi pada kami yang nama dia Allah. Jadi aku minta pada kamu pun supaya beriman dengan Allah yang sama, Tuhan yang sama yang bagi kami ilmu dan kelebihan. Tu poin. Wa kunna muslimin, dan kami termasuk di kalangan orang yang berserah diri. Kalau kita nak tiun, tu adalah perkataan Sulaiman, itulah cara dia. Tapi bagaimana pula dengan ulama yang mengatakan tu adalah perkataan Bilqis? Pasti berbezalah cara dia. Jadi kalau tu Bilqis telah dikurniakan kepada kami ilmu sebelum daripada ni. Jadi sebelum kami berangkat ni, kami dah berbincang dengan pegawai-pegawai dan pengiring. Maksudnya ilmu yang kami boleh dapat sebelum ni menunjukkan kamu ni bukan seorang raja, tapi seorang nabi. Jadi dari sudut konsep kami hantar hadiah, bila kamu tolak ni kami tahu dah kamu bukan raja, tapi kamu seorang nabi. Bila pengiring-pengiring cerita keadaan kerajaan kamu yang besar, perbendaharaan kamu yang banyak, istana kamu yang macam-macam, kami dah ada ilmu tentang hal tu, menunjukkan kamu benar-benar seorang nabi dan utusan Allah. Wa kunna muslimin, dan kami datang kepada kamu ni nak menyatakan kami termasuk di kalangan orang yang berserah diri. Cara dia pula dia akan kena macam tu. Kalau kita nak rujuk, itu perkataan Bilqis. Boleh faham ke tak ni? Okey. Baik, ada satu lagi. Memang dalam tafsir ni ada satu lagi, tu adalah perkataan kaum Nabi Sulaiman. Tu gharib sangatlah. Sebab kawan ni, dua orang ni dialog, tiba-tiba ada satu pandangan, itu adalah perkataan kaum Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Walau bagaimanapun kita akan dapat melihat, ni kita sambung hari apa? Hari Ahad. Kita akan sambung, kita akan boleh tahu daripada ayat seterusnya, ayat yang kita baca malam ni merujuk pada Bilqis ke merujuk kepada Sulaiman. Ayat ni seolah-olah Bilqis dah menyatakan keislaman dia. Kita akan boleh tahu betul-betul bila benar-benar Bilqis beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lani ke atau ketika dia mula memasuki istana kaca yang dibina khusus oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Okey. Saya bukan apa ni, sejuk ketak ni. Campur dengan kon lagi ni. Boleh berhenti dah? Kita akan sambung insya-Allah. Ayat 43 dan ayat 44. Kalau ikut betul ayat 44 ni adalah ayat terakhir dah kisah Nabi Sulaiman, habis dah. Bukan kata ayat bagi last surah ni panjang lagi, tapi ayat cerita Nabi Sulaiman dengan Bilqis berakhir pada ayat 44, dan insya-Allah lah kita akan habis pada minggu depan. Jadi mudah-mudahan dua ayat yang kita baca pada malam ini sedikit sebanyak dapat memberikan gambaran kepada kita apa sebenarnya yang berlaku di antara Nabi Allah Sulaiman dengan penguasa Sabak, iaitu Bilqis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kefahaman yang benar, kefahaman yang jitu berkaitan dengan firman-firman-Nya. Akhir kalam, yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah dan kurang datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر.